Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Saya buat satu Facebook page bagi memudahkan sahabat-sahabat menghantar soalan kepada saya. Anda boleh like page berkenaan di link description. Soalan pertama yang saya dapat hari ini adalah dalam kategori status hadis. Orang yang bertanya telah menghantar satu video yang menurutnya mengelirukan. Video TikTok daripada seorang Habib yang membacakan satu hadis. Jom kita tonton video itu bersama-sama. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka tidak akan kuciptakan langit bumi beserta isinya semua wahai Muhammad. Tertunduk Nabi Muhammad ketika mendengar kalimat ini. Allah berkata, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan langit bumi beserta isinya. Tertunduk Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mendengar kalimat ini, saudara, dari Allah Rabbul Rahman, Rabbul Jalal, dalam kitab Mutahassul dikatakan, Nabi Muhammad berkata, ya Rabb, kalau memang kau ciptakan langit bumi beserta isinya, itu karenaku. Kemudian aku ini untuk siapa? Aku ini untuk siapa ya Allah? Kalau kau ciptakan langit bumi beserta isinya karena aku, maka aku ingin bertanya, aku ini untuk siapa ya Allah? Allah menjawab, Rabbur Rahman, antali ya habibi. Allahumma salli alaihi. Engkau kuciptakan khusus untuk menjadi kekasihku wahai Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian Allah Rabbur Rahman bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kau sudah tahu langit bumi beserta isinya kuciptakan karena engkau, dan kau tahu juga engkau kuciptakan untuk siapa. Sekarang aku Allah bertanya kepada engkau wahai Muhammad, aku Allah ini untuk siapa wahai Muhammad? Sakatal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Terdiam Nabi Muhammad, tak bisa menjawab. Ketika ditanya tentang Allah, aku Allah ini untuk siapa? Nabi Muhammad menundukkan kepala. Maka Allah menjawab. Apa jawaban Allah? Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Ana liman yusalli alaika ya Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kau ingin tahu aku Allah ini untuk siapa wahai Muhammad, dengarkan baik-baik, sampaikan kepada semua umatmu wahai Muhammad, ana liman yusalli alaika ya Muhammad. Aku Allah ini untuk semua umatmu yang lidahnya basah bersolawat kepadamu wahai Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, baik, kita telah mendengar video berkenaan. Hadis ini adalah hadis palsu. Bahkan kepalsuan itu bertambah lagi apabila sang Habib telah membuat tambahan demi tambahan yang berpanjang jela. Ia seumpama Panglipur Lara sedang bercerita tentang kisah kancil dan buaya. Hadis itu sudahlah palsu dan tidak benar. Kemudian ditambah lagi dengan cerita-cerita bagi meningkatkan minat orang untuk mendengar. Ini adalah kebiasaan yang berlaku kepada para qusas, para pencerita, para Panglipur Lara. Jom kita more deeper lagi untuk hadis ini. Lafaz yang Habib gunakan pada bahagian depannya ialah yang banyak direkodkan dalam kitab-kitab ulama dalam membahaskan hadis ini. Pun begitu, lafaz belakangnya itu adalah lafaz tambahan daripada sang Habib. Para ulama hadis apabila membincangkan hadis ini, mereka akan membawakan lafaz berikut. Laulaka ma khalaqtul aflak. Jika bukan kerana engkau Muhammad, nescaya aku tidak akan mencipta alam ini. Yang bercakap ini adalah Allah dan perkataan engkau di situ dianggap Rasulullah SAW. Jadi, ia termasuk di dalam hadis kursi, tetapi ia hadis kursi yang palsu. Al-Ajluni merekodkan hadis ini dalam Kashful Khafa pada hadis bernombor 2123. Kemudian dia memberikan komentar, As-Saghani mengatakan palsu, aku pula berpandangan maknanya sahih sekalipun hadisnya tidak. Anda boleh rujuk dalam Kashful Khafa jilid yang kedua muka surat 164. Kenyataan As-Saghani boleh dirujuk dalam bukunya Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu, muka surat 52. Muhammad bin Khalil At-Tarablusi dalam bukunya Al-Lu'lu' Al-Marsu' juga merekodkan hadis ini. Kemudian dia mengatakan tiada hadis dengan lafaz seperti ini. Anda boleh rujuk dalam Al-Lu'lu' Al-Marsu' muka surat 154. Asy-Syaikh Syahatah Muhammad Saqar, seorang ulama Mesir yang mempunyai penulisan yang begitu banyak, di dalam bukunya Maulidun Nabawi merekodkan kenyataan Al-Ghumari rahimahullah, seorang ulama hadis. Kata Al-Ghumari, di antara penipuan yang tersingkap
ialah kata-kata mereka laulaka ma khalaqtul aflak. Anda boleh rujuk dalam kitab Maulidun Nabawi muka surat 45. Jadi kesimpulannya, hadis ini adalah hadis palsu tanpa sebarang keraguan lagi. Bahkan ia menepati ke semua sifat-sifat hadis palsu. Bahkan dengan lafaz ini tiada sanad, tiada perawi, bahkan tiada apa-apa yang boleh dinilaikan. Setahu saya, yang mensahihkan hadis ini hanyalah puak Syiah saja. Dakwa mereka, jika Nabi Muhammad SAW tidak ada, maka alam semesta tidak akan diciptakan. Dan jika Ali tidak ada, maka Nabi Muhammad SAW tidak akan diciptakan. Dan jika Fatimah tidak ada, maka Allah tidak akan menciptakan Nabi Muhammad SAW dan Imam Ali alaihissalam. Pun begitu, Syiah juga tak sepakat dalam bab ni. Sebahagian kata sahih, sebahagian kata tak palsu, dan sebahagian kata tak mampu diyakini kesahihannya. Kita masuk kepada perbincangan kedua. Seperti yang saya telah sebutkan pada awal tadi, Al-Ajluni rahimahullah berpandangan bahawa makna hadis ini sahih sekalipun hadisnya tidak sahih. Saya juga pernah mendengar kuliah daripada Dr. Yusuf Gabir, seorang alim sufi tarikat Syadziliyah, tentang hadis ini. Beliau juga menafikan bahawa hadis ini adalah hadis Nabi. Beliau bersetuju bahawa hadis ini bukan hadis sahih, bukan hadis dhaif, bahkan hadis palsu. Cuma yang menjadi perbahasan ialah daripada sudut maknanya. Adakah ia makna benar, iaitu Allah menciptakan alam atas sebab Nabi Muhammad? Mari kita bahaskan. Pertama, apabila kita bersepakat bahawa hadis ini adalah hadis palsu, maka makna hadis ini juga tidak perlu terikat dengan makna hadis ini. Ia boleh mendahulukan nas-nas yang lain yang lebih kukuh daripada hadis ini. Yang kedua, isu yang dibangkitkan dalam hadis ini bukanlah isu kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad. Bukan juga isu sifat dan kemuliaan Nabi Muhammad. Kerana ia telah jelas dalam pelbagai nas-nas yang sahih. Isunya ialah sebab apa alam ini dicipta. Ketiga, di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah menyebutkan sebab dicipta alam ini. Antaranya adalah firman Allah dalam surah At-Talaq ayat yang ke-12. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawat wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan ketujuh petala langit dan bumi. Seperti itu, perintah Allah terus berlaku terus menerus di antara alam langit dan bumi. Berlakunya yang demikian supaya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu dan bahawa sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmunya akan tiap-tiap sesuatu. Jadi jelas, tujuan Allah menciptakan alam ini adalah supaya kita mengetahui sifat Allah yang agung, iaitu dia berkuasa melakukan apa sahaja dan dia menguasai semua yang dia diciptakan. Dan daripada ayat ini Allah tidak sebutkan bahawa dia ciptakan alam ini kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada Nabi tidak boleh menghalalkan kita untuk berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.